dan keabsahan cerita Isra' wal Mi'raj kita gelarkan sebagai nothing doubt about it. Tidak ada keraguan langsung. Cuma adalah perbezaan bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah. Kita percaya bahawa Nabi Isra' Mi'raj dengan roh dan juga jasad. Maka kalau ada yang berpandangan selain daripada itu, ianya tidaklah ataupun bukanlah di dalam pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Mungkin Mu'tazilah dan lain-lain lagi mereka mengatakan Nabi itu dia Mi'raj dengan roh sahaja. Artinya dengan mimpi saja. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak pelajaran Isra' Mi'raj. Kalau nak diceramahkan pada malam ini, saya ingat tak habis cerita tentang Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj ini dia merangkumi beberapa episod. Episod sebelum, semasa dan selepas. Setiap episod itu ada pelajaran. Sebelum Nabi Isra' berlaku peristiwa tahun kesedihan, isteri meninggal, pak saudara meninggal, kena hina dengan orang Mekah, Taif. Panjang ceritanya itu. Kemudian semasa Nabi Isra' Mi'raj pun banyak cerita-ceritanya. Bermula daripada atap rumahnya dibuka, datang malaikat belah dada, naik burak. Panjang lagi ceritanya. Kemudian pasca Isra' Mi'raj, ketika Nabi balik ke Mekah, tatkala Abu Jahal dan juga orang-orang Mekah memperlekehkan cerita Nabi itu, sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi watak penting yang memberi ketenangan ketika pergolakan ataupun orang hampir undi tak percaya dah pada Nabi ketika itu, sebab macam tak berapa sioman, ceritanya di luar daripada capaian akal manusia. Jadi terlalu banyak episodnya. Maka untuk kita mudahkan perbicaraan pada malam ini, saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian kita bincang sebahagian daripada peristiwa yang berlaku semasa Isra'. Moga-moga ada manfaat. Apakah peristiwa itu? Iaitu peristiwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terhidu bau harum yang merupakan bau kubur kepada penjaga anak Firaun. Bau harum. Macam tuan-tuan tengah duduk, tiba-tiba bau harum. Pasang bukhur Pasang bukhur tiba-tiba bau harum. Kalau kita dalam hutan, tiba-tiba bau wangi, lari kita. Kalau orang Melayu kata, kalau wangi jangan tegur, senyap. Dia tak berani menegur. Jadi Nabi ketika Isra' dia terhidu bau harum. Dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha atat alayya raihatun tayyibatun faqultu ya Jibril ma hadhihi raihatut tayyibah faqal hadhihi raihatu mashitati ibnati fir'aun wa auladiha. Ketika malam aku diisrakan, ni Nabi cerita, aku tercium bau harum. Lalu aku bertanya kepada Jibril, apa wangi ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril, hazi raihatu mashitati ibnati fir'aun wa auladiha. Ini adalah bau tukang sikat anak perempuan Firaun dan juga bau anak-anaknya. Nabi pun terkejut. Qultu wa ma sya'nuha? Apa halnya cerita keluarga itu? Qala bayna hiya tumashitu ibnata fir'auna zata yaumin idh saqatatil midra min yadaiha faqalat bismillah. Kata Jibril, pada satu hari perempuan ini sedang menyikat rambut anak perempuan Firaun. Tiba-tiba sikat itu terjatuh dari tangannya. Ketika dia jatuh sikat, dia termelatah lah, terkejut. Tetapi sebab dia ni orang baik, yang keluar dari mulutnya benda-benda elok sajalah. Kalau kita macam-macam benda keluar, benda dalam seluar, dalam kain, macam-macam. Dia terperanjat, dia sebut Bismillah. Dia sebut dengan nama Allah. Jadi kata Jibril cerita lagi, faqalat laha banatu fir'aun. Maka anak Firaun ketika dia dengar tukang sikat dia menyebut nama Allah,
Tuhan, dia pun tanya, Abi, awak sebut nama ayah saya ke? Jawab tukang sikat, qalat la walakin rabbi wa rabbu abiki Allahu. Kata tak, saya sebut nama Tuhan yang merupakan Tuhan saya dan Tuhan paduka ayahanda kepada Tuan Puteri, iaitu namanya Allah. Jadi Tuan Puteri ni pun qalat ukhbiruhu bidzalika, aku mengadu ke bapa aku. Macam mana kau boleh sembah Tuhan lain? Kan bapa aku Tuhan. Naam, maka kata Masyitah, tak ada masalah, mengadu lah. Fa akhbarathu fada'aha. Anak Firaun pun mengadulah kepada ayahanda dia. Ayahanda dia titah menghadap. Panggil tukang sikat itu. Maka, ya fulana, wahai tukang sikat, wa inna laki rabban ghairi, engkau ada Tuhan selain aku, bukan aku ke di Mesir ni sebagai Tuhan. Perempuan ini dengan beraninya menjawab, qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhan saya dan Tuhan kepada tuanku juga sama, iaitu Allah. Allah. Firaun murka, fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Maka dia titahkan supaya dibawa satu patung lembu yang besar yang diperbuat daripada tembaga. Dan patung itu dipanaskan. Ada setengah mengatakan ditaruh minyak, macam nak goreng lah, deep fry. Kemudian, summa amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Maka Firaun telah menitahkan supaya perempuan itu dan anak-anaknya dicampakkan dalam bekas yang menggelegak itu. Bayangkan perasaannya. Qalat lahu. Maka perempuan ini tadi, dia telah berkata kepada Firaun, innali ilaika hajah. Ampun tuanku, patik tak ada masalah kalau dibunuh, hukum bunuh. Tapi ada satu saja permintaan patik. Wa ma hajatuki? Firaun tanya, kau nak apa? Qalat uhibbu an tajma'a 'izami wa 'izama waladi fi saubin wahidin wa tadfinana. Ampun tuanku, patik mohon, nanti kalau patik dan anak-anak patik dah jadi tulang, kumpulkan tulang tu, taruh dalam satu kain dan dikuburkan bersama. Oh, ini berani betul tuan-tuan. Tak ada kata ampun tuanku, patik tarik balik lah tadi, patik kira minta maaf banyak lah, ni patik menyesal, betul, silap sikit, ada semangat sikit. Tak ada. Ingatkan dia nak merayu ke supaya diringankan hukuman penjara ke apa? Sebab ni melibatkan anak dia. Anak dia tak bersalah. Dia sepatut dihukum, patut dia kata, tolonglah tuanku, patik je pun, ni anak patik tak ada kena-kena kecil-kecil biar. Tak ada. Patik cuma nak pesan, tulang patik dengan anak-anak kumpul sebekas, kuburkan. Firaun kata, perempuan ni memang berani betul. Kata Firaun, zalika laki alaina minal haqq. Baik, no problem. Aku akan kumpulkan tulang kau dengan anak-anak kau, aku kuburkan sekali. Fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadaiha. Maka tuanku Firaun ketika itu telah menitahkan anak-anak Masyitah. Kita panggil Masyitah. Sebenarnya namanya bukan Masyitah. Kita je panggil Masyitah. Dia tak, dalam hadis dia tak sebut namanya Masyitah. Dia sebut tukang sikat anak perempuan Firaun. Tapi Masyitah ni perkataan mish. Mish maknanya dalam bahasa Arab sikat. Jadi tukang sikat panggil Masyitah. Jadi bukan namanya Masyitah. Tak apalah, kita dah kenal Masyitah. Jadi ketika itu dia perintahkanlah anak-anak Masyitah dilemparkan ke dalam bekas yang dibuat daripada tembaga itu. Seorang-seorang anak dia. Menangis-nangis. Tapi Masyitah ni steady sajalah. Kuat iman dia. Kuat keyakinannya ada balasan baik untuk aku. Anak, tuan-tuan bayang, anak kita kecil-kecil. Tak bersalah pun. Tapi keyakinan, campak anak dia. Dia tahan hati dia. Satu persatu, wahidan wahida, kata Nabi, seorang-seorang anaknya. Ila anintaha zalika ila sabiyin laka murda'in. Dah habis anak dia yang lain, sampailah anak yang last yang ada pada dukungan dia. Rupanya dia ada baby lagi.
laha murda'in, yang sedang menyusu badan. Ni Masyitah. Mana abang-abang dia yang kecil-kecil je, satu je dua ni dah tu dah. Mata seorang ibu menengok. Kuat jiwa dia. Anak pada dukungan tengah menyusu lagi, menangis-nangis. Datang ulu balang kata, campak tuanku titah. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Tapi ketika anak yang kecil itu, dia agak tak karuan. Sebab ini kecil sangat. Dia masa tu agak maju mundur. Baby lah tuan-tuan, pun pernah ada baby, apa perasaan ni, budak tak ada dosa, tak ada apa. Nak dicampakkan begitu, tuan-tuan naik tingkat 20, campakkan daripada balkoni, apa perasaan? Tak sampai hati. Jadi Masyitah pun dalam yang lain-lain tu dia dah boleh tahan lagi. Tapi yang kecil ni, dia ada sikit sedih. Tiba-tiba Jibril cerita, qala ya ummah, iqtahini fa inna azabad dunya ahwana min azabil akhirah. Faqtahamat. Tiba-tiba anaknya yang baby ni boleh bercakap. Anak dia kata kepada maknya, wahai ibu, jom kita masuk sajalah. Kita berdua terus terjun saja. Sebab azab dunia ini sangat ringan berbanding dengan azab akhirat. Faqtahamat. Lalu Masyitah pun terjunlah ke dalam bekas itu bersama dengan anaknya. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Abbas disebutkan, faqala ya ummatahu fa innaka 'alal haqq. Wahai ibu, don't worry, kita semua di atas jalan yang benar. Bayangkan satu family terjun.